Justru pencapaian ekonomi negeri Selangor telah kita tunjukkan kemampuan dan keupayaan kita dalam sudut tahan uji dan juga keupayaan kita mengembang di saat dan kala luar krisis dan juga merangka potensi-potensi pada masa depan. Kalau kita lihat pencapaian dan juga keupayaan kita itu boleh dilihat dengan laporan Jabatan Statistik terbaru yang mana kita menunjukkan tren peningkatan yang berterusan daripada 23.7 pada tahun 2018 mencecah kali pertama 24% pada tahun 2019 dan tahun 2021 sampai ke tahap 24.8 dan sebagaimana yang kita anggarkan dan kita unjurkan sebenarnya tahun 2022 kita akan melepasi angka 25 dan alhamdulillah kita telah melepasi 25.5%. Angka itu secara langsung sebenarnya menolak tanggapan dan cubaan untuk menyatakan bahawa ekonomi kita mundur, ekonomi kita tidak maju kerana pencapaian-pencapaian itu diikuti dengan beberapa angka-angka yang lain. Contohnya peluang pekerjaan. Dalam tempoh 5 tahun, pelaburan-pelaburan yang masuk ke dalam negeri Selangor, walaupun kita tidak champion keseluruhan daripada segi angka jumlah pelaburan, tetapi kita sentiasa di depan daripada segi jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. 89,000 peluang pekerjaan yang dapat ditawarkan oleh negeri Selangor dan ia juga menunjukkan kemampuan kita ketika pandemik dan juga kemampuan kita selepas pandemik dan sebelum pandemik bagaimana peningkatan keupayaan kita dan selepas pasal pemulihan kita terus bersedia mengorak langkah. Justru saya percaya pentadbiran ini berjaya membuktikan bahawa pengurusan ekonomi kita sentiasa paling ke depan dengan beberapa inisiatif-inisiatif baru seperti dasar 100 hari, pembangunan kawasan Idris, Selangor Maritime Gateway dan sebagainya. Itu yang pertama, ekonomi. Sebab ini saya percaya ini tanggungjawab Selangor walau di mana dan bagaimana sekalipun kita kena kekal nombor satu, kalau tidak ia akan memberi kesan kepada pemulihan negara ataupun pencapaian ekonomi negara. Yang kedua sudah pasti program kebajikan. Saya telah mengekalkan tema dan juga pengenalan Selangor sebagai negeri yang menjaga kebajikan rakyat dengan beberapa anjakan dan perubahan. Anjakan-anjakan itu mungkin menjadi kritikan sebahagian orang, tetapi angka kita tidak menipu. Di 5 tahun pentadbiran negeri Selangor, kita berbelanja lebih 2.3 bilion ringgit Malaysia untuk program kebajikan saja. Daripada program Anak Istimewa Selangor ataupun Anak Selangor ANAS, program bantuan pergi ke sekolah, program universiti, kita ada program Bitara sebagai contoh. Tuition rakyat yang mengembang kepada 65,000 pelajar pada ketika ini berbanding 6,000 pada penggal-penggal sebelum ini. Dan juga tidak ketinggalan program baru seperti RIDE, inisiatif Roda Darul Ihsan yang sekarang ini lebih 9,000 e-hailing rider telah menikmati program itu. Dan juga perubahan sedikit skim usia emas, walaupun kita tak bagi 2,500, sekarang 500. Inilah yang didendangkan oleh lawan kita, tapi sebenarnya kita beri warga emas tu RM150 satu tahun. Yang bermula tahun ini, tahun lepas RM100. Dan ia telah memberikan penghargaan dan juga tanda ingatan kita kepada warga emas. Yang ketiga, saya percaya kita juga telah berjaya menempuhi pelbagai krisis yang begitu mencabar. Dan berdepan pula dengan pandemik COVID-19. Selangor sebagai antara sebuah negeri yang paling padat, kita berdepan dengan penuh sabar melaksanakan beberapa inisiatif-inisiatif. Dan akhirnya kita berjaya keluar dengan beberapa inisiatif kita yang menunjukkan angka yang jelas. Contohnya vaksin. Kita order ataupun kita menempah sekitar 1.1 juta yang kita gunakan 700,000 dan dia diberikan secara percuma kepada rakyat. Saya tak rasa ada negeri lain yang boleh beli dan beri percuma. Saya tengok di laporan parlimen ada negeri beli dalam 5,000, 10,000, 20,000. Malahan kita bagi percuma kepada Pulau Pinang 5,000. So dan kita berdepan dengan peristiwa banjir. Laporan Jabatan Statistik lagi yang dilaporkan oleh sebuah portal media mendedahkan bahawa rakyat negeri Selangor come back to normal ataupun dapat hidup kembali normal selepas kurang sebulan, dalam tempoh 3 hingga 3,5 minggu daripada peristiwa banjir. Ini menunjukkan bagaimana segera, pantas dan fokusnya kita dalam menangani isu tersebut. Bermula dengan search and rescue, proses-proses menyelamat,
diikuti dengan program-program pembersihan besar-besaran. Saya sendiri turun, tidur di lapangan, sampai di tempat-tempat pembuangan sampah, melihat sendiri laporan berapa banyak tan sampah yang kita keluarkan. Rekod kita lebih daripada 1,000 tan sampah yang berjaya kita keluarkan. Dan kalau kita compare dengan sahabat negeri-negeri lain, mereka mengeluarkan dalam tempoh seminggu 100 tan sampah, tapi yang mereka perlukan masa seminggu. Kita keluarkan ribuan tan sampah dan hanya puluhan ribu sebenarnya dalam mengambil masa dalam tempoh 2 minggu. Dan ini saya kena ucap terima kasih dengan seluruh jentera pasukan negeri yang bergerak sebagai satu pasukan yang intak ketika krisis, dan ia memberikan satu pengalaman bekerja sebagai satu pasukan yang sangat bermakna kepada saya terutamanya dan juga kepada pasukan negeri, dan ia menguji kebolehan pasukan negeri, pejabat-pejabat awam kita, pasukan kita, ESCO kita. So semangat berpasukan tu daripada Menteri Besar, ESCO, para ahli Dewan Negeri. So ini satu pengalaman yang sangat bermakna, dan juga saya percaya kita berjaya mengangkat dan juga menggerakkan keseluruhan jentera kita, dan ia menjadi satu trend kita di negeri Selangor, dan juga bagaimana kita bergerak sebagai satu pasukan, di mana dahulu orang selalu anggap pejabat awam ini sebagai satu tempat yang selesa. Tetapi daripada pergi ketika berhadapan dengan pandemik, ketika berhadapan dengan krisis alam sekitar, ketika meningkatkan fungsi ekonomi ataupun program ekonomi kita dalam pelbagai lapisan dan cara, pejabat-pejabat awam kita bergerak. Jadi saya percaya menggerakkan pejabat awam dengan penuh tinggi daripada segi keyakinan mereka, kemampuan mereka, dan menguji tes sampai ke limit itu, saya percaya ia satu pencapaian yang boleh dilihat. Dan yang terakhir, yang keempat, sudah pasti bagaimana kita mencorak masa depan. Negeri Selangor menyediakan action plan, bukan saja blueprint. Action plan untuk kita punya program aero angkasa. Sebab itu kita ada Selangor Air Show sekarang. Bagaimana kita pula mula menggerakkan industri rail negara di dalam segi Selangor. Sebab itu sekarang kita ada rangka beberapa plan untuk networking ataupun jaringan kereta api ini dipertingkatkan. Dan sudah pasti rancangan Selangor pertama, itu bukti yang paling komprehensif bagaimana kita adalah satu-satunya negeri yang mempunyai rancangannya sendiri, yang digerakkan, sekali lagi sebutkan, mula-mula digerakkan oleh seluruh pejabat awam. Seluruhnya. Awalnya hanya di peringkat akhir kita bertemu dengan PricewaterhouseCoopers untuk menyusun rangka rancangan Selangor itu, sebelum kembali pejabat awam melengkapkan keseluruhan pembentukan dan pembentangan rancangan Selangor pertama dengan projek yang jelas dan juga program pemantauan yang saya percaya ia akan melihat bagaimana kita menangani pembangunan pada masa depan. So saya percaya ia lihat benda yang lepas, pengalaman yang lepas, yang kemudian kita buat pembaharuan-pembaharuan dalam dasar dan polisi termasuk isu kebajikan, sampailah menangani isu semasa seperti krisis pandemik, dan juga kepada rancangan masa depan yang dirangka ataupun yang disusun. Kalau dulu kita memang ada 20-35 rancangan struktur, tapi itu cuma struktur. Tapi kali ini, we reach to the project. We reach to the program. Bagaimana untuk memastikan kemampanan dan keupayaan negeri kita sampai ke tahap yang tinggi dan menjadi sebuah negeri yang boleh dibanggakan dan menjadi pemain utama di rantau Asia Tenggara. Walaupun kita tak panggil sebagai super state, tetapi sudah berulang kali dan telah jelas hala tuju kita ke arah negeri yang terkedepan tetapi livable. Ini yang sebenarnya kita cuba wujudkan. Mana kita dapat strike the balance atau get the golden balance between development and livelihood.